Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf channel, Zaf nak ucap selamat datang. Dan sebagai tanda sokongan, apa salahnya korang tekan button like, button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Macam biasa, sebelum kita mulakan malam puaka, apa salahnya kita ambil sedikit masa untuk kita berdoa kepada yang Islam ataupun bukan Islam. Boleh je kita berdoa, kita memohon semoga rakyat-rakyat Palestin dihindarkan daripada kesengsaraan, penindasan dan juga kekejaman yang dilakukan oleh puak-puak Israel laknatullah yang tidak berperi kemanusiaan, membunuh budak-budak kecil, membom. Boleh ke? Bolehlah. Diorang bom hospital-hospital, rumah-rumah yang memang tidak mempunyai angkatan-angkatan tentera. Orang-orang yang tidak bersalah, mereka ni bunuh seperti tidak mempunyai hati dan juga perasaan sebagai seorang manusia. Di manakah akal Israel laknatullah ni? Dah confirm lah tak ada. Jadi kita memohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh rakyat Palestin dapat keamanan dan juga dapat hak-hak mereka yang dah tentu-tentu mereka lah rakyat sebenar negara tu. Manakala Israel laknatullah pula hanyalah pendatang, seperti anjing yang kelaparan. Apabila kau dah kasih makan, dia gigit kau juga. Macam itulah Israel, lebih teruk daripada anjing. Jadi tak nak lengah masa, kita nak teruskan dalam malam puaka. Zaf akan kongsi dengan korang kisah berkenaan Nenek Kebayan. Jadi kalau korang dah bersedia, jom guys, kita layan intro terlebih dahulu. Amboi. Pulang ke kampung memang menjadi aktiviti rutin yang dilakukan oleh keluarga Wawa setiap kali adanya cuti panjang ataupun cuti sekolah. Dan secara kebiasaan, mak dan juga ayah Wawa ni akan awal-awal lagi selak kalender untuk diorang rancang percutian diorang supaya tak kelang kabut. Dan kampung nenek terletak di utara tanah air. Dan rumah ataupun kampung nenek ni dikelilingi dengan sawah padi. So apabila dah cakap pasal sawah padi, memang cukup seronok dan mendamaikan jiwa bila kau lepak sambil ditemani bunyi burung yang nak pulang ke sarang apabila hari dah petang. Amboi. Dan walaupun jarak antara kampung Wawa dengan kawasan bandar memakan masa hampir 5 jam perjalanan, tapi itu tidak menjadi masalah buat diorang. Sebab apa yang ada dalam fikiran diorang hanyalah keseronokan dan kegembiraan, tak sabar ni nak pulang ke kampung bertemu dengan atuk dan nenek. Di samping tu bolehlah juga berjumpa dan bermesra dengan sanak saudara di hari raya. Tiba dah rasa macam lirik lagu pula. So nak dipendekkan cerita, masa cuti penggal ketiga persekolahan pada penghujung tahun 2000, keluarga Wawa sekali lagi pulang ke kampung. Dan kali ni ayah dan mak dia dah memang rancang dah nak habiskan masa selama 2 minggu sepanjang cuti tu untuk tinggal dekat kampung. Tinggal bersama nenek dan atuk. Bila terdengar macam tu, Wawa dan adik-beradik yang lain memang sukalah, tak payah cakap lah. Ni bersorak ni diorang bila dengar yang keluarga diorang akan balik ke kampung. So pagi tu diorang pun bertolak lah balik ke kampung halaman. Masa tu jalan raya memang sesak gila. Biasalah, musim cuti sekolah dah start kot. Memang tak boleh nak buat apa. Nak tak nak kau kena reda je lah, redah jam. Kalau kau nak balik kampung, itu je pilihan yang kau ada. Dan setelah hampir 5 jam menempuh perjalanan yang cukup sesak, yang cukup meletihkan, akhirnya diorang sekeluarga pun sampai juga dekat kampung. Dan bila sampai je, kelihatan atuk dan juga nenek Wawa ni, Wawa pula, atuk dan juga nenek Wawa ni
tengah lepak kat tangga. Steady je, duk chilling kan, atuk dia. Sebab nak sambut kedatangan keluarga Wawa di muka pintu. Tapi Wawa dapat rasakan macam ada benda yang tak kena masa tu. Susah untuk dia gambarkan. Dia pun tak tahu nak cakap macam mana tau. Perasaan dia berdebar-debar. Badan tiba-tiba rasa seram sejuk dan gelisah semacam. Tapi tak tahu kenapa, Wawa macam ada kat tempat asing. Macam dia tak pernah pergi pun kampung nenek dia. Padahal dah banyak kali dia balik rumah nenek. Namun dia cuba juga kawal dan buang perasaan dia. Wawa rasa mungkin sebab badan dah terlalu letih dengan sesak menempuh perjalanan hampir 5 jam. Plus diorang pun dah lama tak balik kampung. So boleh jadi itu hanyalah mainan perasaan yang ada kat dalam hati dia. Jadi malas nak fikir benda tu. Kang nanti terus spoil mood. Dah lah dia baru sampai. So dia malas nak fikir. Dan masa tu memang nampak lah atuk dan nenek punyalah happy bila dapat jumpa diorang ni. Yelah, dah lama kot tak tengok muka cucu-cucu kesayangan diorang kan. Apabila atuk dan nenek jumpa cucu, geng puaka dah boleh bayang lah macam mana suasana pada masa tu. Yang lagi best, malam tu diorang semua dihidangkan dengan pelbagai juadah air tangan nenek. Kalau dah nenek engkau yang masak, tak payah cerita lah Mat. Semua memang fokus kat makanan je. Jiran masuk, sedara masuk. Lembu ni lembu jalan masuk dah rumah. Engkau memang buat bodoh je. Kau dah tak ada masa dah nak layan. Boleh dikatakan semua yang duduk dekat meja makan dah bertambah nasi 2-3 kali. Hui, sampai tak cukup Mat. Lepas je diorang dah habis melantak segala makanan yang nenek masak, Wawa pun dia bercadang untuk turun ke bawah, keluar rumah nak pergi ambil angin. Sebab malam dekat kampung udara dia memang nyaman lah. Suasana malam yang cukup indah berbanding hiruk pikuk bunyi bising kereta non-stop kat area bandar kan. Bila balik kampung memang tenang je. So waktu duduk chilling, bunyi unggas ada, bersaut-sautan, ditambah pula dengan bunyi burung hantu yang sesekali kedengaran tapi sayup-sayup je lah daripada hutan yang berdekatan dengan kampung ataupun rumah nenek Wawa ni. Apabila Wawa dongak ke langit, nampak taburan-taburan bintang. Sinaran bulan yang cukup terang menerangi kawasan halaman rumah nenek si Wawa ni. Dan dalam keadaan tenang-tenang itulah, sewaktu Wawa ni sedang melayan perasaan dia, tiba-tiba bermulalah satu kisah yang cukup menyeramkan dalam hidup Wawa. Sewaktu Wawa sedang asyik duk mengelamun layan perasaan seorang diri dekat luar rumah nenek, tiba-tiba Wawa tersentak. Telinga dia dapat menangkap satu bunyi yang agak aneh. Datangnya daripada arah belukar yang terletak betul-betul dekat sebelah rumah kayu nenek Wawa. Pada masa tu, dia pun duk intai lah kawasan sekeliling. Tak nampak apa-apa yang pelik pun. Semua macam biasa je. Namun, sebaik saja dia palingkan muka dia, Wawa lagi sekali tersentak. Dalam cahaya samar waktu malam tu, kelihatan satu susuk sedang melangkah secara perlahan menuju ke arah belakang rumah nenek. Wawa perhati dengan teliti. Sakit. Memang dia nampak dengan cukup jelas. Kelihatan seorang wanita tua sedang berjalan terbungkuk-bungkuk. Celah mana pula orang tua ni main? Siapa sih? Pada masa tu Wawa positif lagi. Kemungkinan nenek ataupun mak dia ni yang keluar untuk pergi buang sampah kot. So bila dah nampak, Wawa pun berjalan lah nak menghampiri nenek tua tu. Perasaan ingin tahu dia dah mula membuak-buak. Dia nak tahu juga siapa sih nenek ni. Manalah tahu pencuri ke kan. Nenek ni nak rembat slipper ke, sebab dah banyak ada kes rembat slipper ni. Dari arah belakang, Wawa boleh nampak susuk tersebut dengan cukup jelas. Memang agak berbeza dengan kelibat mak dan nenek. Wawa dah cam dah, ini bukan nenek ni, bukan mak ni. Siapa pula nenek ni? Siapa pula orang tua ni?
So disebabkan tu dia pun terus follow nenek tu yang dah mula berjalan menuju ke arah belakang rumah. Dan nenek tu berdiri betul-betul dekat pintu masuk yang ada kat area dapur tau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Wawa try agak tegur nenek tu. Nak tanyalah, apa sih kau buat kat belakang rumah ni kan? Kau nak rembat selipar eh? Bila dah kasih salam, nenek tu tak jawab. So dia pun disebabkan nenek tu tak jawab, Wawa ni pun kasihlah salam kali yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi. Kali ni suara Wawa dia kuatkan sedikit. Dan serta-merta nenek tu terus berpaling ke arah Wawa. Nampak raut wajah nenek yang dah berkedut seribu dengan rambut putih yang menggerbang tak terurus macam tak mandi seminggu. Mata nenek tu merenung tajam ke arah Wawa. Pada masa tu dia dah beku dah kat situ. Tak tahu nak buat apa. Weh, cuak weh. Menyesal pun ada. Apa kebodoh lah aku pergi ikut nenek ni kan. Sekarang dah pisang lah. Dan waktu tu dengan suara yang garau, nenek tu cakap dekat Wawa. Aku tak boleh jawab salam kau. Serta-merta seluruh badan Wawa dah keras. Jantung dia macam nak gugur ni. Jadi bodoh kejap tau. Macam otak dia dah hilang dah. Wawa ni rasa, mana otak aku ni? Dia dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena dengan jawapan nenek tua tu. Dan melalui cahaya lampu yang datangnya daripada celahan dinding dekat area dapur, dia dapat tengok wajah nenek tu dengan lagi jelas. Rupa-rupanya bukan sekadar kedut seribu je yang ada kat muka nenek tu. Malah kelihatan kulit muka nenek tu yang dah mula pecah-pecah, dah mula merekah-rekah macam tanah liat tu. Dah boleh nampak dah isi-isi daging dah terkeluar. Memang dia tak kenal siapa nenek tu. Malah sejak bertahun Wawa balik ke kampung, tak pernah sekali pun dia terserempak ke, dia ternampak ke dengan kelibat nenek tua tu. Jadi persoalan dia sekarang, siapa nenek yang tiba-tiba muncul munda-mandi dekat kawasan rumah nenek dia? 1001 persoalan mula bermain dalam kepala Wawa. Satu lagi yang menjadi tanda tanya, apa hal nenek tu cakap yang dia tak boleh jawab salam? Nak cakap nenek tu bukan Islam? Tipu lah. Takkan Cina kot. Muka memang stop Melayu kau-kau punya. Memang jenis makan tempoyak punya. Nak dikatakan mu'alaf, weh, lagilah tak. Kasih salam je pun takkan tak boleh jawab. Masa tu Wawa ni rasa jam tau. Dia dah tak tahu nak buat apa dah. Macam-macam perasaan ada. Takut ada, pelik ada, terkejut pun ada, pisang pun ada juga. Jadi disebabkan tu dia pun terus batalkan niat nak ikut nenek tu. Dan Wawa naik masuk ke dalam rumah. Sebaik saja Wawa ni masuk ke dalam rumah, sampai je di area ruang tamu, semua ahli keluarga si Wawa ni dah pelik dah tengok keadaan si Wawa dengan muka yang pucat. Ayah dia terus tegur, muka kau ni dah apa hal Wawa? Pucat semacam je. Engkau pergi pusing kampung malam-malam ni? Apa kegila kau ni? Kau biar betul Wawa. So dia pun start lah. Bila ayah dia cakap macam tu, Wawa dia pun start lah bagi tahu apa yang jadi masa dia dah duk lepak dekat depan rumah. Semua tenganga bila dengar cerita Wawa. Pada masa tu nenek memandang atuk dengan wajah yang menyimpan 1001 cerita. Seakan-akan ada rahsia di antara mereka berdua yang diorang tak nak keluarga Wawa ni tahu. Tak apa, biar ayah pergi tengok. Engkau ni entah betul ke tidak ni. Aduh, entah perasaan kau je ni. Kecoh lah kau ni Wawa. Engkau memang nak bikin gempak je kan? Kata ayah sambil membetulkan ikatan kain pelikat. Namun atuk dan nenek terus sergah ayah dia. Seakan-akan tak benarkan ayah dia ni untuk pergi memeriksa kat kawasan luar rumah. Jadi bila dah nampak macam tu, ayah dan mak Wawa ni pun dah mula perasan dah. Kelakuan nenek dengan atuk seakan-akan menyembunyikan sesuatu daripada pengetahuan dia orang tau. Macam pelik je nenek ni. Apa tak kasih keluar pula? So ayah pun tanyalah nenek, Kenapa ni mak? Macam ada benda tak kena je. Cuba cerita sikit. Tak payahlah kemut sangat. Apa yang Wawa nampak tadi? Cuba cerita, cuba bagi tahu sikit. tanya ayah cuba mengorek rahsia.
Dan setelah beberapa kali ayah Wawa ni tepek nenek dia, akhirnya nenek mula membuka mulut. Nenek cakap ke ayah, Sebenarnya, apa yang Wawa nampak tu memang betul pun. Ramai dah orang-orang kampung duk cakap yang jelmaan dukun Tok Piah yang dah meninggal dunia minggu lepas dah muncul balik. Memang ramai dah yang dah nampak dan jumpa jemaah dukun Piah tu. Dia duduk merayau-rayau sekitar kawasan kampung kita ni. Tapi tak payah risaulah, dia tak ganggu pun. Kami tak pernah lah jumpa lagi. Tapi nampaknya Wawa tu tak bernasib baik lah kot. Alah, relax je. Dan nasib dia nak jumpa dukun tu kan, nak buat macam mana? kata nenek pada dua orang. Relax sangat mat nenek dia kan. Tenang je, relax macam tak bersalah aku cakap. Memang true gangster lah nenek Wawa ni. Memang hati kental punya. So, dua orang semua dah terkejut lah berpandangan di antara satu sama lain. Tak semena-mena, Wawa dapat rasa yang seluruh badan dia dah mula menggigil balik, dah mula takut balik. Wajah nenek tua tadi serta-merta menejah masuk ke dalam kepala watak si Wawa ni. Dan pada masa tu, Wawa pun tanyalah nenek dia. Jadi yang saya nampak tadi tu bukan orang lah hantu ke ni? Nenek jangan gebang sangat ni. Kan Wawa shoot nenek ke? Tak kelakar ni nak melawak malam-malam ni. Cakaplah betul-betul. Tanya Wawa dekat nenek dia dengan satu perasaan pada masa tu dengan satu perasaan pada masa tu dah tak tentu arah dah. Nenek hanya terdiam. Dia tak jawab sepatah pun soalan yang Wawa ni tanya kat dia. So nenek pun terus cakap kat Wawa, Wawa pergi mandi. Lepas tu terus kau pergi solat. Dah, jangan keluar dah. Nanti tutup semua pintu ni. Tingkap-tingkap semua tutup rapat. Nenek takut kan arwah dukun Tok Piah tu masuk pula kat dalam rumah ni. Kata nenek dengan nada yang sedikit tegas. Kurang ajar betul. Sempat lagi mat nenek dia ni dah pahal kan. Macam saja je nak game keluarga Wawa ni. Dia dah lah penakut. So Wawa ni ikut je lah apa yang nenek dia cakap. Tak buang masa, dia terus cuit bau adik lelaki dia. Dan Wawa ni pun cakap ke adik lelaki dia, malam ni aku tak kira. Engkau teman aku tidur Engkau kena tidur dengan aku. Kan kalau malam rasa nak terberak ke, nak pergi tandas ke, tak adalah kena pergi seorang-seorang. Dah lah tandas kat rumah nenek Wawa ni terletak dekat bahagian bawah, dekat bahagian dapur kat belakang rumah. Pisang weh kalau nak gerak seorang. Lagi pula awal-awal pagi. Dan peristiwa yang baru terjadi tadi masih lagi menghantui diri Wawa. Ayah dan mak cepat-cepat tutup semua tingkap yang terbuka. Nenek suruh diorang semua relax je. Tak payah fikir banyak sangat. Dah, masing-masing pergi masuk tidur. Nenek dah ngantuk ni. Esok nenek nak bangun awal. Nenek nak pergi club ni, nak join pocor-pocor kat kampung ni. Nenek Wawa ni memang suka menari man. Memang tak boleh nak cakap apa dah. Dia memang aktif. Aktif, kerek, gangster, kurang ajar semua ada lah perangai nenek dia ni. Padahal tadi dia baru je cerita pasal dukun Piah tu dok muncul lah arwah hidup balik lah siapa semua. Semua dah cuak tapi nenek dia ni relax je, tenang je man. So malam tu lepas dah settle mandi apa semua, Wawa pun pergilah menunaikan solat, mengaji apa semua. Dan apabila keadaan semua dah tenang, keadaan yang kecoh tadi, semua dah tak ada apa dah, masing-masing pun masuklah tidur. Cuma malam tu dia tak dapat nak tidur lena lah. Wawa ni masih terbayang lagi wajah nenek tua yang kononnya menyerupai arwah Tok Piah tu masih berlega-lega kat dalam kepala otak dia. Dia masih dapat rasa yang jemaah nenek tua tu akan berjalan-jalan dekat kawasan rumah nenek dia. Sebab sepanjang malam, Wawa dapat dengar bunyi tapak kaki orang berjalan. Seakan-akan seret selipar. Pusing keliling rumah nenek si Wawa. Wih, seram weh. Wawa ni tak dapat bayangkan. Dan lah dia akan duduk kat rumah nenek dia selama 2 minggu. Ini baru hari pertama dah berlaku macam-macam kejadian yang menakutkan. Tiba-tiba arwah Tok Piah muncul balik lah. Wawa dah ternampak pula kelibat nenek tu yang tak boleh jawab salam tadi. So dia dah mula memikirkan, ya Allah, kalau malam pertama dah teruk, esok macam mana? Masa tu dia dah rasa, wish,
Nak balik ke Kuala Lumpur je, nak balik je. Dia tak nak lah duduk rumah kampung nenek dia apa semua ni lah. Lidah dia aku beli. Tumbuk lidah. So itulah kisah yang pertama. Tiba-tiba habis Mat kan. Senang cerita, dah habis lah kisah yang pertama tu sampai situ je. Jadi Wawa selama 2 minggu tu, dia tak ada lah dah nampak kelibat nenek ataupun arwah Tok Piah tu. Hari pertama je lah yang dia kena gangguan teramat teruk. Hari-hari yang seterusnya, sekadar gangguan bunyi lah. Dengar lah kadang-kadang bunyi orang berjalan. Kadang-kadang tu dengar bunyi macam malam-malam orang ketuk tingkap. Tapi dah tak nampak dah jelmaan dukun Tok Piah. So itulah kisah yang dikirimkan oleh Wawa. Kita tak nak lengah masa, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni boleh tahan. Weh, lidah aku ni apa hal ni? Hei, kisah yang kedua ni boleh tahan seram dia lah. Korang ikut je lah. Sementara Zam nak cabut lidah ni, nak ganti dengan lidah yang baru. Weh, tak boleh Mat. Malam ni lidah ni asyik buat hal je, asyik tersasul je. So, let's go. Kita dengarkan kisah yang kedua. Kisah yang kedua yang disampaikan oleh seorang sahabat Yusof, dan kejadian ni berlaku kira-kira 5 tahun yang lalu. Satu kisah seram yang berlaku pada sebuah keluarga yang tinggal di area Pulau Pinang. Nama keluarga dan juga lokasi terpaksa Zaf rahsiakan demi menjaga aib keluarga, dan keluarga ni Zaf kasih gelaran dengan nama Siti. Dan beginilah kisah yang berlaku kepada Siti. Sejak nenek Siti meninggal dunia, Siti menjadi pendiam. Pada masa tu usia Siti lebih kurang 9 tahun. Ada kalanya dia murung dan termenung sebab dah tak ada lagi orang yang akan duduk bersama dia, bersembang, bermain. Teman Siti ni berjalan-jalan, dah tak ada dah. Maklumlah, sejak lahir sampailah usia Siti menjangkau 9 tahun, nenek lah tempat dia meluahkan segala perasaan, tempat dia bermanja sebab ayah dan mak Siti ni sibuk bekerja ataupun menguruskan kerja sehari-hari. Walaupun dia masih tak faham dan tak tahu apa-apa tentang kematian, namun dia tahu yang nenek dia takkan kembali lagi di dunia ini. Seringkali dia bertanyakan kepada mak dan ayah, adakah satu hari nanti Siti berpeluang untuk berjumpa balik dengan nenek kesayangan dia? Mama, nanti kalau kita semua masuk syurga, boleh ke kita jumpa nenek? Antara soalan yang sering keluar daripada mulut Siti, mak Siti sekadar tersenyum. Itu je lah yang mak dia mampu buat dan menganggukkan kepala. Dia faham kesedihan yang dilalui oleh anak bongsu dia, anak kesayangan dia. Lalu mak Siti pun cakaplah kepada anak dia, Siti, kenalah selalu solat dan banyak doa tau untuk nenek. Nanti mesti kita dapat jumpa nenek. Siti, janganlah sedih macam ni. Kesian dekat mak. Itulah yang dikatakan oleh mak Siti, tanda memberi semangat buat anak dia. Siti hanya tersenyum. Walaupun suka untuk dia faham, namun mak dia percaya yang Siti cukup faham dengan apa yang mak dia nak sampaikan kepada dia. Dia juga selalu berdoa agar Siti ni kembali ceria seperti dahulu kala. Siti ni seorang anak yang ceria lah, yang peramah, yang banyak celoteh. Tapi sejak kematian nenek, Siti dah berubah. Tapi kalau nenek dah tak ada, boleh ke kalau nenek nak datang jumpa Siti sekali-sekala? Tanya Siti kepada mak dia. So mak dia pun menganggukkan kepala lagi. Mak dia dah rasa kau ajar punya anak ni. Kau tak faham masa kau sepak kau je lagi. Puas mak dia cari jawapan, nak yakinkan anak dia ni. Tak habis-habis asyik benda yang sama je Siti ni cakap. Jenuh jugalah. So mak dia pun cakap lah kat Siti, nak sedapkan hati kan. Mestilah boleh. Nanti sekali-sekala suruh je nenek datang. Duduk dengan Siti. Menyesal ke mak dia cakap macam tu kan. Dan sejak kematian nenek, saban hari Siti asyik tanya soalan yang sama kepada ayah dan juga mak. Boleh tak nenek datang? Boleh tak nenek datang? Siti nak nenek datang. Siti nak nenek datang. Sampai kan ayah dia pernah marah Siti ni. Siti, shut up.
Jangan cakap macam tu dah. I don't want to listen anymore. Bila marah, tiba-tiba speaking, man. Dan keadaan ni bertambah teruk. Pada mulanya, diorang ni anggap itu perkara normal lah. Siti pun baru 9 tahun kan. Diorang ni fikir mesti lama kelamaan Siti ni dah lupa dah. Dah tak ada dah tanya. Tetapi sangkaan kedua ibu bapa Siti ni memang meleset. Jauh meleset. Keadaan Siti tetap sama macam tu juga. Dan semakin teruk, semakin parah. Sebab dia sering kali murung dan tak ada selera nak menjamah sebarang makanan. Kasih super ring, semua tak nak. Padahal super ring tu kegemaran Siti dan juga Zaf. Zaf pun suka super ring. Selit juga, man. Cikgu sekolah Taska tempat Siti ni belajar pun perasan perubahan daripada Siti ni. Sampai ke cikgu dia telefon mak Siti ni dan bagi tahu, memaklumkan perkara yang sebenar. Menurut cikgu, selain suka memencilkan diri, prestasi pelajaran yang ditunjukkan oleh Siti dah merosot dengan begitu teruk. Dia dah tak nak bercakap, tak nak bergaul, belajar pun tak nak. So mak Siti pun bagi tahulah kepada cikgu dia. Kata mak Siti, sejak nenek Siti ni meninggal dunia, memang banyak perubahan yang berlaku kepada diri dia. Dia tak dapat nak nafikan yang Siti ni memang cukup manja, memang cukup rapat dengan arwah nenek. So bila arwah nenek tak ada, sedikit sebanyak itu telah menjejaskan level keyakinan ataupun level keceriaan yang ada pada diri Siti. So cikgu dia pun cakap lagi sekali, puan perlu lakukan sesuatu. Saya bukan apa, saya kesian tengok dia. Sekarang ni dia tak nak bergaul dengan kawan-kawan yang lain. Sampai ke waktu belajar pun dia asyik duk mengelamun je seorang-seorang tau. Saya cakap pun dia tak nak dengar. Dulu tak ada lah macam ni. Dulu Siti, anak puan tu, top student, memang cukup aktif. Itulah kata yang diberikan, penjelasan yang diberikan oleh cikgu dia. Mungkin puan dan suami boleh buat sesuatu ni. Saya bukannya nak mengajar puan, tapi puan ni, faham je lah. Saya kesian tengok anak puan tu. Itulah kata cikgu Siti sebelum menamatkan perbualan. Setiap kata-kata daripada cikgu Siti tu terngiang-ngiang di dalam fikiran mak dia. Memang dia perlu lakukan sesuatu. Dia harus berbincang dengan suami ataupun bapa Siti. Apa yang lidah ni pun. Apa yang mereka perlu lakukan untuk melihat anak mereka ni ceria balik. Sampai ke mak dia bagi tahu bapa Siti, abang, saya rasa macam ni lah bang. Apa kata kalau kita bawa Siti tu pergi berubat? Tak kisahlah, jumpalah mana-mana ustaz ke, bomoh ke. Sebab makin lama sebagai seorang mak, saya tak sampai hati. Saya risaulah bang tengok keadaan Siti tu. Dan bila suami dia ataupun bila bapa Siti dengar, bapa Siti tak membantah pun cadangan yang diberikan. Terus dia setuju. Dalam hati dia juga, dia nak lihat lah anak bongsu dia tu kembali seperti dulu balik. Tak nak lah tengok anak dia tu asyik murung, asyik sedih je. Mak bapak mana yang sanggup? So diorang pun akhirnya sepakat bawa lah Siti ni pergi berubat. Bukan dengan ustaz, berubat dengan momo. Alamak, mak bapak dia ni pun kepala donggang penguin betul lah. Dekat rumah lidah ni buat ketumbuk. Kau nak jumpa bomoh ke apa lidah? So akhirnya mak bapak Siti ni pun bawa lah Siti ni pergi jumpa bomoh yang duduk berdekatan dengan taman perumahan diorang ni. Dan seminggu selepas berubat, alhamdulillah, walaupun jumpa bomoh, tetapi kesihatan Siti beransur pulih. Dia dah kembali ceria seperti dulu balik. Dah tak sedih dah. Dan juga ayah Siti ni rasa lega lah, rasa gembira lah. Hebat juga bomoh tu bang. Tak tahulah jampi apa yang dia pakai agaknya. Sampai Siti ni, kita dapat balik anak kita. Dah okey dah, dah ceria balik dah. Kata mak Siti kepada bapa si Siti. Diorang berdua tersenyum lah. Tengok keadaan Siti ni dah kembali pulih. Dalam hati berdoa. Diorang berdoa agar Siti ni boleh menjalani kehidupan dia seperti budak-budak yang lain. Dah tak ada dah teringatkan nenek dah. Tetapi pada satu malam, berlakulah perkara yang tidak pernah disangka-sangka oleh kedua ibu bapa dia. Nak dijadikan cerita, kebetulan hari tu ayah Siti ni bekerja overtime, bekerja lebih masa.
Jadi dia balik lebih kurang jam pukul 12.30 malam. Barulah sampai ke rumah. Dan sebaik saja ayah dia buka pintu rumah, terus ayah dia tergamam. Sebab telinga ayah dia dapat menangkap satu bunyi, satu suara seakan-akan orang sedang berbual. Terus dia cari tau, daripada mana datang suara ni? Siapa yang sakan sangat berborak ni? Dan akhirnya barulah dia perasan yang suara perbualan tu datangnya daripada bilik anak dia, daripada bilik Siti ni. So dia pun tariklah nafas lega. Bukan apa, dia takut lah. Ingatkan ada pencuri ke, perompak ke yang masuk ke dalam rumah. Sebab baru-baru tu, seminggu yang lepas, ada berlaku kes pecah rumah dekat kawasan perumahan dia orang tu. Jadi ayah dia risau sebab tu lah. So ayah dia pun perlahan melangkah menuju ke bilik Siti. Makin hampir, makin galak pula suara orang berbual ni. Makin kuat pula anak dia ni berbual dengan seseorang kat dalam bilik. Walaupun ayah dia tak faham apa yang diperkatakan, apa yang dibualkan, namun dia tahu mungkin ada sesuatu yang membuatkan anak dia ni ketawa terbahak-bahak. Sebab dia boleh dengar hilai tawa, kedengaran suara anak dia Siti ni gelak dengan cukup kuat kat dalam bilik tu. Pada masa tu, ayah Siti ni fikir kemungkinan isteri dia belum tidur agaknya. Isteri dia mesti temankan Siti ni sementara tunggu dia balik daripada kerja. Dan sebaik saja ayah dia nak memulas tombol pintu, nak buka pintu tu, nak masuk ke dalam bilik Siti, ayah dia terdiam. Langkah dia dimatikan serta-merta betul-betul dekat depan pintu bilik Siti. Sebab dia dengar sayup-sayup Siti ni mengatakan, Nenek, nenek, kenapa nenek selalu datang pada waktu malam? Nenek ni. tanya Siti dengan suara yang manja. Tersentak ayah Siti apabila mendengar pertanyaan daripada anak dia. Serta-merta jantung dia berdegup dengan kencang. Peluh jantan dah mula keluar dah. Tak tahu kenapa dah mula takut dah. Dan tanpa berfikir panjang, ayah dia pun terus buka pintu masuk ke dalam bilik Siti. Dan sebaik saja masuk, yang kelihatan hanyalah Siti sedang duduk di atas katil sambil tersenyum ke arah ayah dia. Dan dekat atas katil, dekat cadar tu kelihatan bersepah bermacam-macam mainan Siti ni. So ayah dia pun tegurlah Siti. Anak ayah, Siti, berbual dengan siapa tadi? Sambil ayah dia tanya, mata ayah dia ni pandang je, scan je tau sekeliling bilik Siti ni. Tapi pada masa tu Siti senyum je. Sesekali Siti ni akan ketawa tau. Sampai kan dia tutup mulut dia. Mak Siti yang pada masa tu bangun sebab nak pergi ke dapur, lalu depan bilik Siti, dia perasan lah yang suami dia dah balik. So mak dia ni pun pergi masuk ke dalam bilik Siti dan mak dia pun cakap lah, "Lah, abang dah balik ke? Saya ingat kan Siti ni bersembang dengan siapa tadi? Saya pun dah tidur, saya dengar lah Siti ni tergelak-gelak. Rupanya abang dah balik," kata mak Siti sambil mengusap rambut kepala dia ni. Sambil usap-usap rambut baru bangun kan. So ayah dia seakan-akan tak keruan. Macam pelik tau bila tengok isteri dia cakap macam tu. Dia tahu ada sesuatu yang tak kena ni. Lantas dia pun tanya Siti sekali lagi. "Siti, tadi sebelum ayah masuk, ayah dengar Siti berbual dengan seseorang. Siti bercakap dengan siapa? Cuba bagi tahu ayah. Ayah nak juga tahu." Isteri ataupun mak Siti yang berdiri kat tepi suami dia dah pelik dah. Dia tak faham apa yang suami aku cakap ni. Apa yang dia tanya anak aku ni? Dan pada masa tu, kedua-dua tersentak apabila Siti cakap kat ayah dia, Apalah ayah ni? Takkanlah itu pun tak nampak. Takkanlah Siti nak cakap Siti berbual dengan siapa? Ayah ni buta ke? Siti cakap macam tu sambil ketawa. Sambil tergelak-gelak memandang ke arah ayah dan juga mak dia yang berdiri betul-betul kat depan dia. Ayah ni takkanlah Siti nak bagi tahu. Takkan ayah tak tahu? Takkan ayah tak nampak? Ayah ni. So bila macam tu, disebabkan Siti berulang-ulang kali cakap benda yang sama, mak Siti ni pun mencelah lah. "Siti,
Ni, bagi tahu mak, bagi tahu mama. Siti cakap dengan siapa? Apa yang ayah cakap ni? Apa yang ayah tanya Siti? Cuba Siti bagi tahu mak. Siti ada kawan ke? Dan sebaik saja mak Siti menunjukkan soalan tu kepada anak perempuan dia. Korang takkan sangka, jawapan yang keluar daripada mulut Siti memang cukup menakutkan. Tu. Nampak tak nenek menyorongkan makan ayah tu? Tadi nenek cakap yang bagi tahu sesiapa. Nenek tak kasih Siti bagi tahu yang dia datang. Tapi Siti nak bagi tahu mama dengan ayah juga. Ayah marahlah nenek. Nenek takut. Nenek duduk belakang ayah. Nenek takutlah tu kena marah dengan ayah. Sekali lagi, mak dan juga ayah Siti memandang di antara satu sama lain, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru keluar daripada mulut anak perempuan dia. Dan pada masa tu, apa yang bermain di dalam fikiran mak Siti akhirnya menjadi kenyataan. Arwah nenek memang datang untuk melawat cucu dia ke? Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. 2 kisah berkenaan nenek kebayan. Bukanlah nenek kebayan sangat, tetapi kedua-dua kisah ni mempunyai jelmaan nenek. Satu, bidan Tok Piah, dukun Tok Piah yang menyerang kampung Wawa. Dan lagi satu, jelmaan arwah nenek Siti yang dikatakan dah meninggal dunia, tetapi balik-balik ke rumah untuk teman, untuk bergurau senda dengan cucu kesayangan. Geng Puaka ada tak pengalaman macam ni? Kalau ada pengalaman macam ni, apa salahnya? Korang tinggalkan komen dekat bawah. Zaf nak juga dengar. Korang pernah tak mengalami pengalaman berjumpa kelibat nenek kebayan ataupun kelibat nenek korang yang telah pun meninggal dunia? Tetapi tak kisahlah apa pun yang korang nampak, ambil sebagai iktibar, tak payah taksub. Kalau korang suka macam biasa, tekan button like, tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru korang akan dapat tahu. Dan kepada haters, I love you so much. Tak kisahlah kau nak benci Zaf ke, kau tak suka ke, korang tekan je button dislike, komen lah apa-apa yang korang nak. Tetapi ingat, kita mempunyai satu persamaan. Kedua-dua kita membenci Israel laknatullah. Kita hapuskan Israel daripada muka bumi ni. Hidup Palestin, aman Palestin. Zaf Channel, stand with Palestine. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye-bye. You are now in the presence of a king. Now in the presence of a You are now in the presence of a